أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita tak dapat habiskan hadis yang ke-88. Hadis ni agak panjang, namun ianya mempunyai makna yang sangat besar untuk diamalkan oleh umat Islam di dalam kehidupan seharian, yang mana kita dah biasa amalkan dah pun amalan ni. Cuma isunya adalah mungkin kita tak biasa, kita tak tahu apakah kelebihan di sebalik amalan yang kita telah pun biasa untuk amalkan tersebut. Jadi sebagaimana yang saya cakap sebelum ini juga, ataupun sebagaimana yang pernah ditanyakan bagaimana nak istiqamah di dalam melakukan amalan. Jadi yang tadi saya ada sebut, pertama sekali dia mesti mulakan dengan perkara yang mudah. Mulakan dengan perkara yang mudah, kemudian cuba istiqamah, lama-lama baru cuba tambah. Jangan awal-awal di dalam ketaatan tersebut mula dengan yang susah. Of course, biasanya kalau dah mula yang susah, dia tak akan tahan lama. Bila tinggal terus. Kalau dia mula dengan yang sikit, tidak ada masalah. InsyaAllah dia akan boleh mula, dia akan boleh bertahan. Meh kakak. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan macam mana kita nak beristiqamah dalam melakukan ketaatan, adalah apabila kita mengetahui akan kelebihan bagi sesuatu amalan tersebut. Bila dah tahu ada kelebihan, ada fadilat yang tertentu terhadap amalan tersebut, maka ia akan menjadi suatu motivasi kepada kita untuk terus beristiqamah di dalam melakukan ketaatan tersebut. Jadi amalan yang kita dah baca tadi sekejap sebelum daripada Isyak, ini merupakan amalan yang memang kita buat setiap kali lepas solat. Cumanya mungkin kita tak tahu sangat akan kelebihan amalan ini. Maka apabila kita dah tahu, mudah-mudahan kita tak tinggal. Macam yang saya sebut tadi, akan berlaku situasi di mana kita rasa serba salah kita nak keluar awal daripada masjid. Kerana apa? Kerana biasanya kadang-kadang ada imam yang baca zikir panjang. Kadang-kadang zikir lepas solat ni, kalau kita baca sendiri sekejap je, tapi bila dia jadi imam atau baca dengan imam, dia jadi panjang. Itu satu hal. Boleh jadi juga bila baca dengan imam ni, imam akan skip. Jadi tak nanti saya cakap ke orang lain lah. Macam saya sendiri pun kadang-kadang bila jadi imam, kita memahami akan hajat ada orang dekat belakang, dia mungkin ada nak berkejar kepada tempat kerja ataupun ada urusan. Jadi kita tak akan baca panjang-panjang zikir. Cuma
adakah itu bermakna kita meninggalkan amalan yang kita dah biasa buat? Jadi itu yang kita nak bincangkan. Kita nak tahu, biar kita tahu fadilat, kelebihan amalan yang kita buat ni, supaya apabila kalau kita tak sempat nak baca dengan imam sekalipun, kita keluar je daripada masjid sambil jari tak berhenti berzikir, bergerak, subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah, 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 sampai 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, ataupun yang kali ke-100 tu 34 kali, yang ke-34 takbir. Cara yang kedua, boleh buat 33, 33, 33, last tutup dengan at-tahlil, la ilaha illallah. Kalau nak lengkap lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi saya buat ulang semula berdasarkan kronologi hadis yang ke-88 ini. Dia amat penting sebab kita nak tahu background ataupun sabab wurud al-hadis, kenapa hadis ini terkeluar daripada mulut baginda Nabi SAW, dan supaya kita memahami juga situasi ini memang berlaku lebih kurang macam kita juga. Apa situasi yang berlaku? Secara ringkasnya, golongan fakir daripada muhajirin datang jumpa Nabi SAW dan mereka mengadu, seumpama macam mengeluh, wahai Rasulullah, orang-orang kaya ni, orang yang berada ni, mereka telah jauh dari sudut darjat ni, di sisi Allah pergi jauh dari sudut amalannya. Kalau di neraca timbangan tu, kalau nak susun beratnya neraca timbangan tu, kami of course, kami ni memang berada, orang kata ni hujung lah, berada pada jauh sekali nak dibandingkan dengan orang kaya dan orang yang berada. Kerana apa? Kerana orang kaya ni dia boleh buat apa? Dia boleh bersedekah, dia boleh membantu orang, dia boleh berwakaf, dia boleh membina masjid. Itu semua ada kelebihan yang tersendiri, yang mana orang kaya mampu buat yang orang miskin, orang fakir, orang apa-apa kerana tidak mampu. Jadi mereka mengeluh, wahai Rasulullah, macam mana kami nak kejar mereka ni? Kalau ikutkan situasi ini, kehidupan ni tak adil. Sebab memanglah kalau macam tu, memang orang kaya je lah yang akan duduk di tingkat syurga atas sekali. Orang kaya je lah yang akan duduk bersebelahan dengan Nabi SAW, yang akan berjiran dengan Nabi SAW. Orang kaya je lah yang mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Orang kaya je lah yang akan duduk dekat firdaus a'la minal jannah. Orang kaya je lah yang akan tergolong dalam golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Orang kaya je lah yang akan mendapat syafaat Nabi. Orang kaya je lah yang dapat buat itu dan ini. Jadi orang jadi mereka seumpama macam mengeluh, macam mengadu kepada Nabi SAW. Tak ada ke cara orang miskin macam kami ni nak kejar orang kaya punya amalan? Jadi Nabi bertanya, apa yang membuatkan kamu rasa mereka pergi jauh daripada kamu yang kamu tak mampu kejar? Jadi jawab para sahabat daripada kaum muhajirin yang fakir miskin ni tadi, mereka kata, yusalluna kama nusalli. Orang kaya ni tadi dia solat seumpama kami solat. Maksudnya kami solat pun dia orang solat juga. Kami solat duha pun mereka solat duha juga. Kami solat 2 rakaat sebelum fajar pun untuk mendapatkan ganjaran yang yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang kaya dah lawak ketu kaya dekat dunia, dapat pula ganjaran 2 rakaat sebelum subuh tu, dapat kelebihan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kami buat, orang kaya pun buat. Jadi semua amalan solat tu orang kaya buat, kami buat apa? Orang kaya buat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seumpama kami puasa juga. Kami puasa Isnin Khamis, orang kaya puasa Isnin Khamis juga. Kami puasa Ayyamul Bid, hari putih, yang 3 hari bulan purnama tu, 13, 14, 15 pun orang kaya puasa juga. Kami puasa Arafah, orang kaya puasa Arafah juga. Mana haji? Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Namun mereka mampu bersedekah, kami tak mampu. Mereka orang kaya, mereka mampu mengeluarkan duit, harta untuk membantu kaum muslimin.
yang mana sangat banyak besar ganjaran orang bersedekah yang membantu orang yang mewakafkan harta dia, tapi kami tak mampu kerana kami miskin. Wa yu'tiquna wala nu'tiq. Mereka mampu mengeluarkan wang untuk membebaskan golongan hamba daripada kaum muslimin, kami tak mampu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membebaskan hamba, yakni dibayar satu wang pampasan ataupun dia membeli hamba kemudian dibebaskan hamba tersebut, yang mana hamba tersebut orang Islam lah, maka Allah Ta'ala akan membebaskan segala anggota dia daripada neraka. Maksudnya setiap daripada anggota yang dibebaskan, contohlah sebab Nabi cakap macam ni, setiap daripada anggota yang dibebaskan tersebut, maka Allah Ta'ala akan bebaskan anggota orang yang membeli tu tadi, orang yang membebaskan tersebut daripada neraka. Contohlah kalau boleh beli tangan sahaja. Okey, saya beli tangan, maksudnya tangan dia bebas, tangan kanan dia bebas, tangan kiri dia belum bebas lagi, saya tak ada duit lagi, contoh. Jadi dengan dia membeli tangan kanan tersebut, maka Allah Ta'ala akan selamatkan anggota tangan kanan dia daripada disentuh api neraka. Jadi hadis Nabi SAW memberikan betapa detailnya, kalaulah orang ada duit membebaskan hamba ni, kalau dia membebaskan satu badan hamba, biasanya macam tu lah, kita bayar satu badan, bayar hamba tu, kemudian bebaskan dia, maksudnya cukup anggota lengkap lah satu badan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan anggota badan dia semuanya di akhirat kelak. Jadi mereka orang kaya ni tadi mampu bersedekah, mampu untuk membebaskan, kami tak mampu, kami tak ada duit. Jadi apa yang kami mampu lakukan? Maka ya wahai Rasulullah, jadi bagaimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tidakkah kamu ingin tahu akan satu amalan? Apabila kamu laksanakan amalan ini, maka kamu akan dapat kejar orang kaya yang kamu tadi kamu cemburu sangat dengan mereka ni, kamu dapat kejar mereka. Maksudnya hebat macam mana pun mereka bersedekah, hebat macam mana pun mereka berwakaf, hebat macam mana pun mereka membebaskan orang muslim yang mana yang dijadikan hamba, hebat mana pun mereka mengeluarkan wang untuk membina masjid. Tapi kalau kamu lakukan amalan ini dan orang kaya tersebut tak buat amalan tu, maka kamu akan dapat kejar amalan mereka, malah kamu akan potong amalan mereka. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak ada orang pun di dunia ini akan lebih baik amalannya daripada kalian, melainkan kalau orang kaya itu tadi buat seperti mana yang kamu buat. Melainkan ada orang dia buat seperti mana apa yang kamu buat, mereka pun akan mendapat ganjaran yang terlampau besar yang tak ada orang boleh kejar. Apa dia? So betapa simpelnya amalan ini, ya Allah, kita dah buat pun setiap hari. Cuma mungkin disebabkan tadi tak ramai tonton, jadi saya ulang balik. Mungkin disebabkan dia tak tahu amalan ini, apabila kita tak tahu ganjaran tersebut, maka kita tak boleh nak istiqamah. Jadi saya menambah poin istiqamah tadi sebelum isyak tadi. Poin yang pertama yang saya sebut untuk istiqamah adalah dengan dimulakan yang kecil-kecil. Dia mulakan kecil-kecil sampailah dia mampu istiqamah. Yang kedua adalah dia mengetahui akan kelebihan fadilat amalan tersebut sebelum dia melakukan. So bila dia dah melakukan amalan tu, dia tahu dalam keadaan motivasi diri dia, aku akan dapat sekian ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW. Apa dia? Kita dah buat setiap hari, cuma mungkin kita tak istiqamah. Mungkin kita tak istiqamah melaksanakan amalan ini. Apa dia? Allahu Akbar. Tasbih 33 kali, ini lepas solat. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali ataupun 33 kali termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita buat setiap hari, tapi kadang-kadang kita tinggal. Sebab apa kita tinggal? Sebab saya sibuk, saya terpaksa bangun awal lepas dia bagi salam, saya tak sempat nak berzikir bersama imam, maka saya pun bangun.
It's okay, kita ada urusan, kita bangun. Tapi kenapa kita tak sambil-sambil bangun tu ni apa susah? Saya tertinggal buah sebeh, Ustaz. Saya tertinggal alat untuk saya bertasbih. Allahu Akbar. Nanti kita akan jumpa hadis di mana Nabi SAW berzikir atau bertasbih dengan menggunakan jari dia. So yang ni kita bawa ke mana-mana. Yang mana buah sebeh tadi tu, tasbih tu kita mungkin tertinggal. Yang mana alat untuk bertasbih, yang alat yang pakai macam cincin tu mungkin boleh tertanggal. Tapi ni jari ni ke mana-mana. Kenapa berat sangat nak berzikir? Subhanallah, 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 subhanallah. Pergi mana-mana ni ada, jari ni ada. Jadi amalan yang tadi tu, yang bagus sangat tu, yang boleh mengejar kelebihan orang kaya tadi, dan juga tidak ada orang melakukan amalan yang lebih afdal daripada orang melakukan amalan ini. Apakah amalan tersebut? Yang saya sebut tadi, bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali, kemudian ditutupi dengan la ilaha illallah, ataupun takbir tadi 34. Qala Abu Salih, yang ni salah seorang daripada perawi hadis ni, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tadi, situasi tadi, mereka pun baliklah, mereka pun bersurai, mereka pun melakukan amalan tersebut. Tapi tak lama lepas tu mereka datang balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang fakir miskin daripada kalangan muhajirin tadi. Apa mereka kata pula kepada Nabi? Oh ya Rasul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a ikhwanuna ahlul amwali ma fa'alna fa fa'alu mithlahu. Orang kaya ni tadi, dia dapat tahu, dia dengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian. Jadi mereka pun melakukan amalan yang sama. Maksudnya selepas daripada solat 5 waktu, mereka pun buat yang sama. Subhanallah, bertahmid, bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33, kemudian ditutupi dengan la ilaha illallah. Mereka pun buat perkara yang sama. Asalnya pada awal hadis ni, jumpa Nabi SAW untuk cari solusi, kami nak kejar amalan orang kaya. In the end, orang kaya dah kantor dengan orang kaya, orang kaya pun tahu, orang kaya pun lakukan amalan tersebut, iaitu amalan yang kita sebut tadilah selepas daripada solat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan demikianlah kelebihan Allah, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala kurniakan kepada yang mereka kepada yang Allah Taala kehendaki. Bermaksud dia kaya kemudian dia bersedekah, itu kelebihan. Tak semua orang kaya ingin bersedekah. Tak semua orang kaya boleh melakukan amalan tasbih, tahmid, takbir ni tadi. Jadi in the end, Nabi SAW tutup dengan zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi kena faham betul-betul, walau demikian, walaupun orang semua dah tahu, tapi tak semua orang akan amalkan. Kamu kalau nak buat, tetap istiqamah. Kalau kamu niat, kamu ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menjemput rahmat dan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka teruskan amalan tersebut, kerana kelebihan ini Allah Ta'ala akan pilih. Tak semua orang Allah Ta'ala akan bagi kelebihan untuk melakukan amalan lillahi ta'ala. Jadi kita dah tahu amalan tersebut, janganlah kita tinggalkan. Habis solat jangan tinggal. Sambil-sambil nak bangun keluar, kita ada kerja, urusan, tak apa, tapi sambil-sambil itu subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan tinggal. Hadis yang ke-89, عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 تسبيحة ونحمد 33 تحميدة ونكبر 34 تكبيرة. قال فرأى رجل في المنام فقال أمرتم
فأمرتم ب33 تسبيحة و33 تحميلة و34 تكبيرة فلو جعلتم فيها التهليل فجعلتموها 25 فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيتم فافعلوا أو نحو ذلك. رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في عمل يوم وليلة. Baik. Hadis yang ke-89 adalah berkaitan dengan berzikir selepas solat juga. Cuma daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya pada zaman Nabi SAW, kami diminta oleh Nabi untuk selepas solat kami amalkan perkara ini. Yang ni yang sama tadi, bertasbih 33 kali selepas solat, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Maka yang ke-34 itu lengkap 100 kali zikir. Kemudian ada seorang lelaki ni, dia melihat dalam mimpi dia, ada seorang lelaki, ada orang datang jumpa dia bahawa katanya, umirtum, kamu telah pun diminta oleh Nabi SAW untuk amal yang tadi yang saya sebut tadi, iaitu 33 subhanallah 33, alhamdulillah 33, 34 Allahu akbar. Cuma dia kata, ditambah falau ja'altum fiha at-tahlil faja'altumuha 25, dan alangkah baiknya kalau kamu tambah pula dengan at-tahlil la ilaha illallah dan kamu jadikannya 25. Adakah maksudnya kita baca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar, kemudian tambah 25 la ilaha illallah? Jadi mengikut ilmu setakat yang saya ada waktu zaman belajar dulu di Mesir, yang ini yang dimaksudkan 25 ini bukan tahlil sahaja, malah untuk semua. Maksudnya at-takbir subhanallah 25, subhanallah 25, subhanallah, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Jadi berapa? 25, 25, 50, 25, 25, 100 pun 100 juga. Jadi yang penting ada 100 zikir. Bentuknya macam mana? So, yang ni saya ulang balik untung siapa yang ada ni, mudah-mudahan ada yang amalkan, mudah-mudahan. So, bentuk zikir selepas solat ni setakat kita baca ni ada tiga. Yang pertama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu, yang ni tahlil. Cukup 100. Ini kaedah yang pertama. Ini zikir selepas solat. Kaedah yang kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. So berbeza, yang pertama tadi ada tahlil, ada la ilaha illallah. Kaedah kedua tidak ada la ilaha illallah. Allahu akbar tu jadikan dia 34, maka lengkap 100. Kaedah yang ketiga, bagaimana untuk lengkapkan 100 juga ni? Alhamdulillah, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25, maka jadi 100 juga. So ada tiga kaedah, mana-mana boleh pilih. So dia ada satu istilah yang disebut dalam ibadah ini adalah at-tanawwu' fil ibadat. At-tanawwu' fil ibadat. Ini dalam bab bagaimana nak mencapai keseronokan di dalam beribadah. So antara kaedahnya adalah dengan mempelbagaikan ibadat tersebut. Ibadah yang sama. Apa yang sama kalau situasi ini tadi? Ibadahnya adalah berzikir selepas solat. So tajuk dia sama, cuma aplikasinya berbeza. Jadi dalam dalam ilmu hadis ataupun ilmu hadis lah setakat yang saya tahu, ataupun fiqh, dipanggil sebagai at-tanawwu' fil ibadat, kepelbagaian, mewarnai ibadat.
Bukanlah kita tambah ikut suka hati. Amalan yang Nabi SAW tak susun untuk kita, kita pandai-pandai tambah sendiri, tak, bukan. Tapi maksudnya kita susun beberapa yang mana Nabi SAW dah sebut, tapi kita letak salah satu contoh. Subuh kita baca dengan kaedah, kita berzikir dengan kaedah pertama. Zuhur kita zikir dengan kaedah yang kedua. Asar kita zikir dengan kaedah ketiga. Sebenarnya ada beberapa kaedah lagi. Maghrib dengan kaedah yang keempat. Isyak dengan kaedah yang kelima. Maka kita akan rasa keseronokan. Dengan yang mana setiap daripada itu kita tahu kelebihannya. Jadi subhanallah, kalau dapat kita amalkan dengan kita faham apa kelebihan di sebalik amalan tersebut, pasti kita akan seronok dalam beribadah. Sikit lagi saya tambah hadis yang ke 90 untuk mengakhiri sesi pada malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sabbahallaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamadahu 33 wa kabbarahu 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, akhrajahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kaedah yang pertama saya sebut tadi. Yang apa di kaedah pertama tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Yang ke 100 adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita pun dah biasa hafal, kita baca selalu kan. Itu adalah yang ke 100. Apa ganjaran dia? Ghufirat khatayahu, diampunkan baginya akan segala dosanya, yakni dosa kecil. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun jumlah atau banyaknya dosa tersebut seumpama buih di lautan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi sampai sini saja untuk sesi pada malam ini. Okey, insya-Allah kita akan sambung, ada rezeki bertemu pada esok pula insya-Allah. Hari ini 2 hari bulan 7. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum la'allahu yanfa'uni wa iyyakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.